Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'al islamu ghariban wa saya'una ghariban fatuba lil ghuraba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi, Malam Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, para pegawai-pegawai masjid, seterusnya para muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama seperti biasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan menyebut alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran, dan jasad kita pula, pemikiran pula kita teruskan dengan melaksanakan segala ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hati kita pula yakin dengan agama yang kita anuti, dengan segala pemberian daripadanya akan segala nikmat dan juga musibah, yang mana menandakan bahawa kita syukur kepadanya dengan segenap apa yang ada dalam diri dan jiwa kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kesyukuran kita terhadap nikmat tersebut memungkinkan Allah menambahkan lagi nikmatnya, kerana Allah telah berjanji bahawa wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah berjanji, jika kamu bersyukur aku akan tambah akan nikmatku, dan sekiranya kamu kufur akan nikmat aku maka azabku sangatlah pedih. InsyaAllah, mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita jaga dan kita guna sebaik-baik mungkin, supaya nikmat ini tidak menjadi beban dan penyesalan kita di negeri akhirat kelak. Sebaliknya, nikmat ini menjadi hujah kita, menjadi saksi kita di hadapan Allah untuk kita menjawab segala pertanyaan-pertanyaan Allah di negeri akhirat kelak. Kerana nikmat ini dijanjikan oleh Allah, tuan-tuan, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Aku akan persoalkan segala nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kamu. Jadi mudah-mudahan nikmat Allah, segala nikmatlah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesihatan dan pelbagai-bagai nikmat yang lain ini Allah persoalkan, bukan menjadi beban kepada kita, sebaliknya menjadi saksi terhadap ketaatan kita semasa kita berada di atas dunia ini, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kita agama Islam, dan agama ini secara langsung terus masuk ke dalam jiwa kita. Sebab itu, tuan-tuan, bagi saya lah, kita kena ada satu perasaan syukur yang teramat-amat sangat kepada Allah Jalla wa'ala terhadap diri kita lah secara personally. Apa sebabnya, tuan-tuan? Yang pertama, Allah Ta'ala wujudkan kita, kemudian Allah Ta'ala jadikan kita pula orang Islam, kemudian di dalamnya pula Allah letakkan pula kita orang yang beriman, kemudian Allah jadikan pula, Allah tambah pula kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan Allah Ta'ala jadikan pula kita kekal di atas taufik dan hidayah. Bukan semua orang, tuan-tuan, mendapat nikmat tersebut. Ada orang yang sekadar dijadikan sebagai manusia tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ada orang yang hanya sekadar menjadi orang Islam tetapi tidak pula melaksanakan tuntutan agama Islam. Ada orang pula telah beriman, telah Islam, telah beriman, tetapi berada pula atas akidah yang salah, Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang sangat-sangat kita syukuri.
Kerana boleh dikatakan Allah Ta'ala telah memberi kepada kita pakej yang lengkap. Manusia Islam beriman akidah ahli sunnah wal jamaah dan melazimi pula dengan berulang-alik ke masjid untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Yang mana pakej ini belum tentu dinikmati oleh semua orang. Ada orang yang sampai hari ini, sampai waktu ini masih lagi berada di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Ada orang yang masih lagi leka dengan dunianya, walaupun dia tahu dunia sedang menuju ke arah akhir zaman ataupun kehancuran. Walaupun dia tahu kematian boleh menjemputnya bila-bila masa. Walaupun dia tahu negeri akhirat ataupun alam kubur sedang menanti dia, tapi masih lagi dia melaksanakan dunia melebihi negeri akhirat. Tetapi kita alhamdulillah Allah pilih untuk berada di rumah Allah pada waktu yang sepatutnya. Baik itu saya katakan tadi, Allah Ta'ala telah memberi kepada kita pakej yang cukup lengkap. Sekiranya pakej ini kita tidak laksanakan sebaik mungkin, kita meninggalkan salah satu daripada apa yang saya sebutkan tadi, mungkin Allah Ta'ala akan tarik balik. Lalu Allah akan kata apa? Inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi inilah nikmat beragama yang Allah bagi kepada kita, yang mesti kita pertahankan, yang mesti kita jalankan secara rutin setiap hari, sehinggalah Allah Ta'ala mencabut ataupun mentakdirkan kita telah meninggal dunia. Baik itu Allah Ta'ala ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita agama Islam, dan agama inilah yang menjadi pegangan kita, yang mana kita sebut alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu minal aminin. Atas kalimah la ilaha illallah aku hidup, aku mati, dan aku dibangkitkan insyaallah di kalangan mereka yang aminin, mereka yang jujur, yang amanah, yang ikhlas dalam pelaksanaan agama. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung pengajian kita dalam kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka. Dan saya minta maaf pada pertemuan yang pertama saya tak dapat datang kerana ada urusan sikit. Yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini kita sambung, iaitu di bawah tajuk siapakah yang bertengkar ini? Siapakah yang bertengkar? Iaitu daripada ayat yang sebelum ini, hadzani khasmani khatasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min narin yusabbabu min fawqi ru'usihimul hamim. Surah Al-Hajj ayat yang ke-19. Kita akan sambung maksud orang yang bertengkar. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallahu minal aminin. Jadi kata pengarang kita ini, yaitu kita berada di muka surat 107, yaitu yang pertama kita telah tengok yang dikatakan orang yang bertengkar inilah mukmin dan kafir. Yang kedua, disebutkan bahawa Sa'id bin Jubair telah menyebut berkaitan dalam neraka yang adanya tembaga yang masih cair. Jadi kita sambung berkaitan dengan yang kedua itu. Dalam satu riwayat menyebutkan malaikat mendatangi dengan membawa satu bekas dengan bantuan dua alat besi, disebabkan bekas tersebut tersangat panas. Apa maksud dia tuan-tuan? Malaikat bawa, kalau kita nak bayangkan macam ni lah, kita bawa besen yang daripada alloy yang putih-putih macam besi tu kan, nak pegang tak boleh besen tu, sebab panas. Jadi kita pun ambil lah pelapik, biasanya kita ambil kain buruk lah, pegang kat tepi dia supaya tidak panas. Di sini disebutkan malaikat dia gunakan dua batang besi untuk bantu angkat benda itu, bekas tu, kerana tersangat panas. Apabila hendak dituangkan, maknanya bekas tadi nak dituangkan, didihan tembaga tu, dalam bekas tadi ada didihan tembaga cair. Malaikat memegang bekas tersebut dengan dua alat besi, lalu menuangkannya ke dalam tengkorak kepala manusia. Macam kita kata kawah yang tengah mendidih tu yang panas, nak pegang tak boleh, kita ambil lah kat telinga dia tu, pegang dengan kain buruk, lapik dengan kain buruk, bahan bukan penebat haba, lalu kita angkat dia. Ataupun di sini dia kata dia gunakan besi, sambung
kan, dan dituangkan ke dalam tengkorak manusia, dituangkan di dalam kepala manusia, iaitu penghuni neraka. Dituangkan ke dalam tengkorak manusia, dalam penghuni neraka tadi. Tuan-tuan bayangkanlah satu tembaga yang sangat panas, cair yang sangat panas, yang dituangkan ke dalam tengkorak manusia atau dalam kepala manusia. Bagaimanakah keadaan azabnya ketika itu? Ketika bekas tersebut diletakkan dekat dengan wajah ahli neraka, kerana bekas itu panas, haba dia punya kesan panas itu menyebabkan mereka menjauhkan diri. Didekatkan lagi bekas itu kepada mereka, mereka beralih lagi. Macam bahang panas itu, bahang panas daripada bekas tembaga cair tadi itu terkena dekat muka, kena kat badan, kita jauhkan diri. Macam kita kalau kita berdiam kat api musim sejuk musim sejuk, bakar kayu api, bakar tempurung, kita pun duduk kat keliling api tu. Dulu-dulu di kampung sukalah buat, seteringat kan, malam-malam sejuk, tak tahu nak buat apa, bakar kayu api banyak-banyak, unggun api tinggi, lepas tu selimut telanjang orang panggil kan, duduk dekat api kan, seronok dia panas. Tapi bila lama-lama dia panas, kita renjak sikit jauh jarak dia. Kenapa? Haba dia, bahang panas dia. Ataupun ceritanya macam orang bakar lemang kan, nak bagi kalih lemang tu, itu satu azab kan. Kadang-kadang tersambung bulu hidung, bulu kening habis terbakar. Panas tu bahang dia, bahang panas tu. Baik itu kan tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis dia berkaitan dengan orang yang suka merosakkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Dia tak ada apa pun, saja aja kerja dia. Dia tengok orang duk melepak dengan depan tu, orang duk gunakan tebuh pokok tu jadi tempat pangkin, orang duk sembang elok. Dia tak boleh tengok, dia dengki. Dia pun pergi ambil barang ke apa, kapakkan gaji, dia tebang pokok. Tak ada kacau apa pun. Ataupun tempat berteduh burung-burung, dia marah burung duk ni kan, dia pergi tebang. Maka Nabi telah memberi satu amaran kepada mereka yang suka buat perangai macam tu, yang merosak pokok-pokok tumbuhan tak tahu pasal. Nabi kata apa? Man quti'a fil falah, barang siapa yang merosakkan pokok-pokok di tempat yang lapang kan, dia kata apa tu, ra'sahu yuhawilullah ra'sahu minan nar, Allah akan hadapkan muka dia kepada api neraka. Maknanya orang yang buat perangai macam tu, esok Allah akan ambil kepala dia tu, Allah akan letakkan menghadap kepala api neraka, yang menyebabkan bahan bakar, bahan panas api neraka itu dia menyambar dekat muka dia, menyebabkan menerima keseksaan ni amat sangat. Nabi memang larang kalau kita jenis dengki-dengki kat orang, pokok-pokok yang burung-burung duk berteduh, lembu-lembu duk berteduh, kita tengok tak puas hati, bukan ada apa pun, saja je jadi kadang dengki kan. Sikap dengki itulah yang menyebabkan di neraka besok Allah akan hadapkan wajahnya kepada api neraka. Jadi kita janganlah tuan-tuan duk tak pasal-pasal pokok-pokok yang elok-elok tu dia pergi tebang tak tahu pasal kan, dengan alasan-alasan yang tidak boleh diterima lah. Tapi kalau alasan-alasan yang boleh diterima, seperti pencuri boleh masuk panjat di kot situ ke, menyebabkan kemalangan ke, itu tak ada masalah lah. Tapi ini yang jenis dia kata fil falah, di tempat yang lapang, tempat yang kosong, ada pokok yang tempat orang berteduh, dia bakar, dia buang, maka di neraka Allah akan hadapkan wajahnya ke dalam api neraka, menyebabkan terbakar habis dia punya anggota muka dia, khususnya kerana kezaliman dia terhadap semasa di dunia itu. Jadi begitulah Allah Ta'ala ataupun neraka disifatkan, dituangkan dengan cecair daripada besi. Lantas malaikat, bila malaikat dekatkan bekas apa tu cair tadi, panas, jauh, alih, lalu malaikat apa? Lantas malaikat mengambil bekas itu dan dihentam kepala ahli neraka sehingga berselerakkan otak mereka. Kalau kita tengok ni atas dunia ni tuan-tuan, secara logiknya matilah kita jawabnya kan. Mengambil bekas itu dan dihentam kepala ahli neraka sehingga berselerakkan otak mereka. Logiknya atas dunia matilah jawabnya bila otak dah tersembur keluar. Tetapi masalah sekarang ialah tidak berlaku kematian. Allah akan bentukkan balik otak dia, kulit dia, apa segala, supaya jadi balik seperti asal dan diseksa berulang-ulang kali.
Kalau di atas dunia dah keluar otak ni, jawabnya tak ada apa dah, mati lah. Bila mati buat apa saja pun kita tak terasa dah sakit secara fizikalnya. Tapi di neraka dia tidak berlaku demikian. Kematian hanya berlaku sekali sahaja. Dalam hadis Bukhari disebutkan, ketika neraka, ahli neraka dah ada, ketika ahli syurga dah masuk, dah selesai dah, lalu dipanggilkan ahli neraka duduk berbaris, panggil ahli syurga duduk berbaris. Allah buat datangkan seekor kambing kibas, lalu kibas itu disembelih. Dia kata, hadis Bukhari kata, inilah kematian kamu semasa di dunia dulu. Masa kambing itu disembelih itu, malaikat menyebut, inilah kematian kamu semasa di dunia dulu, dan tidak ada lagi kematian selepas itu. Maknanya kita tak matilah. Bila kita tak mati, kita boleh bayangkanlah kalau kita berada di dalam neraka, bagaimana kesakitan, kesengsaraan yang berulang-ulang berlaku. Begitu juga kalau kita berada di syurga, nikmat yang kita dapat itu secara berulang-ulang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, neraka juga menyediakan azab yang tidak akan mati, syurga juga menyediakan nikmat yang tidak putus-putus. Sekarang ini terletak di tangan kita lah, pemikiran kita secara bijaksana untuk menilai sama ada kita ni nak menjadi penghuni syurga atau penghuni neraka. Kerana Allah menyebut bahawa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk tempat kembali. Ulaika hum syarrul bariyah, terburuk-buruk tempat pembalasan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, mereka itu menerima tempat sebaik-baik tempat. Apa yang sebaik tempat itu? Allah sambung dengan ayat terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sebaik-baik tempat itu adalah syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang berlari-lari di bawahnya air, khalidina fiha abada. Tengok, Allah nak kekal, nak cerita bahawa kita kekal tu, Allah ulang dua kali. Khalidi itu dah kekal dah, fiha padanya, abada kekal lagi sekali. Tuan-tuan perasan tak bila Allah nak tekankan bahawa nikmat syurga ini kekal sekekalnya. Khalidi dah kekal dah, nafiha abada kekal lagi. Begitu juga Allah marah dekat Abu Lahab, tabat siada abi lahabim wa tab. Tabat sudah celaka dah, watab belakang tu pun celaka juga. Maknanya Allah marah sesungguh-sungguhnya lah. Kan? Kita bayang kalau manusia marah sesungguh-sungguhnya, macam-macam perkara dia keluarkan, hamaki hamun tak boleh nak cerita. Kita dengar pun kadang-kadang, ya Allahu Akbar, segala-galanya. Allah Ta'ala murka dekat Abu Lahab, tabat dah celaka dah, watab belakang tu pun celaka juga. Begitu juga dengan syurga, khalidina fiha abada, dahlah kekal. Khalidi itu pun masuk cara kekal, lepas itu abada itu juga kekal juga. Ni di segi dia panggil taukid, penekanan ayat. Allah Ta'ala nak cerita betapa hebatnya nikmat syurga, kan? Sehingga Allah sebut khalidina fiha abada, kan? Allah cerita kekal sekekal-kekalnya kita di dalamnya. Jadi pilihan kita lah tuan-tuan, sementara nyawa kita masih ada, sementara kita berada di atas dunia ini, pilihanlah untuk kita. Walaupun kita kata, sebab saya pernah ada orang kata apa, Allah Ustaz, selagi kita ada Islam, ada iman, masuk juga ke syurga. Kan? Dia guna hujah tu. Dia kata tak apa, kan? Selagi ada iman, selagi ada Islam, selagi ada akidah lah maksud dia. Maksudnya dia kata masuk juga kita ke syurga kan Ustaz kan? Saya kata betul lah, memang lah, itu janji Tuhan kepada orang yang bernama Islam atau mukmin. Tetapi takkanlah kita nak merasa neraka dulu, dan bukanlah tempat-tempat yang boleh try and error kata orang kan, yang boleh ditry, boleh cuba-cuba nak masuk.
Tak apalah, cubalah masuk sekejap, tak apalah, nanti habis-habis itu keluarlah. Kan dia bukan satu benda yang sangat boleh kita cuba. Di atas dunia ni boleh gagah-gagah cuba lagi kan, tapi di akhirat jangan duk cuba. Baik itu tuan-tuan, dalam kitab hikam dia kata, kalau kita nak selamat atas dunia ni, kita kena jauhkan daripada dua benda ini. Ini nak cerita pasal try and error lah. Yang pertama dia kata, jauhkan daripada pemerintah ataupun kerajaan. Maksudnya jauhkan daripada melanggar undang-undang. Orang yang selalu jauh daripada melanggar undang-undang, maknanya dia tak langgar undang-undang, dia follow undang-undang di atas dunia ni, undang-undang dunia, dia follow aja, maka dia akan selamat. Sebab tu dia kata, nak selamat atas dunia ini, jauh daripada pemerintah, iaitu undang-undang. Yang kedua, jauh daripada doktor, yakni hospital. Kalau kita jauh daripada undang-undang, tanya tak langgar undang-undang, hidup kita pun akan senang. Tapi kalau kita kata, tak apa, cubalah kot, try lah, langgar sekali undang-undang kan. Kalau langgar hak kecil-kecil tak apa, tapi langgar hak besar sampai peringkat masuk penjara, sampai peringkat bertahun-tahun dalam penjara, kita telah dicap sebagai bekas banduan. Kita akan dianggap sebagai manusia yang melanggar undang-undang. Jadi neraka dia bukan boleh style macam tu, kerana dia bersifat wasa'at masira, tempat kembali yang paling buruk. Tak bolehlah kita nak gambarkan, sebab ini termasuk dalam benda-benda dia panggil benda-benda keimanan. Sebab itu bila kita bincang pasal agama kita, kita kena solid 3 cabang utama agama kita. Yang pertama, keimanan, tauhid ataupun akidah. Yang mana keimanan ini semua benda yang bersifat tak nampak. Percaya kepada Allah. Siapa pernah nampak Allah? Tak pernah. Percaya kepada malaikat, tak pernah lihat malaikat. Percaya kepada Rasul, kita pun tak pernah jumpa Rasul. Sehingga orang pernah mempertikaikan hadis Nabi. Dia kata hadis Nabi ini banyak palsu daripada yang sahih. Kemudian percaya kepada hari kiamat. Inilah hari kiamat yang kita tengah membicarakan. Di dalamnya ada syurga, neraka, ada mizan, ada segala-gala, titiam sirat, apa semua ada. Benda-benda yang kita tak nampak tetapi mesti kita percaya. Itu cabang utama. Kita lepas tu baru dia pergi yang kedua, iaitu syariat. Ni semua kita boleh buat, nampak. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat, semua nampak. Tapi tak boleh kita hanya buat amalan syariat tapi kita tak percaya kepada akidah. Tak boleh, tak sah. Sebab tu orang kafir, sebaik mana orang kafir ini, tetap tak diterima di sisi Tuhan, kerana tak beriman dengan Tuhan, dengan Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, cabang tasawuf, ikhlas, cabang ihsan, yang mana disebut sebagai anta'budallahu ka'annaka tarahu wa illam yaraka yarahu, kan, yang dalam hadis iman, Islam dan ihsan. 3 cabang ini mesti kita kena lulus dengan A+, kan, lulus dengan cemerlang. Tak mau lulus sikit-sikit, sat-sat percaya, sat-sat tak percaya, tak boleh, kerana dia merupakan benda yang kita tak nampak tetapi kita kena yakini. Macam mana kita nak percaya? Kerana dia dibagi tahu oleh Nabi. Bukan Nabi saja, Al-Quran pun bagi tahu tentang benda-benda yang akan berlaku pada masa hadapan. Seperti mana Allah sebut dalam la uqsimu biyaumil qiyamah, bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dengan nafsu yang rendah, kan. Wa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, apabila bertembungnya matahari dan bulan, apabila gugurnya, maknanya apabila rosaknya dunia ini, hari kiamat. Benda itu hanya sekadar kita dengar, dan sebagai orang mukmin kita kena beriman. Ada orang dia dengar tapi dia tak percaya. Seperti mana orang-orang Yahudi, dia dengar Nabi, dia tak percaya. Batu dalam surah Al-Baqarah Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berkata ra'ina, kami melihat. Tapi Allah kata waqulun zurna, tapi waqulu ra'ina, berkatalah kamu waqulu zurna, kamu berkata kami melihat, kami melihat. Kenapa orang Yahudi punya style, dia melihat tetapi dalam masa yang sama dia mengingkarinya. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah.
Jadi kita kena jadi macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Bab kiamat ini kita cerita tengkorak terbelah lah, tuang masuk kat kepala lah, macam dari segi akal tak boleh nak terima. Tetapi sebagai orang beriman, inilah hakikat yang mesti kita terima. Kalau kita terima, masalah kita punya akidah kita. Jadi kita kena terima, walaupun kita tengok baca, kita duk baca tiap-tiap malam ni, tiap-tiap minggu kita baca, duk main ulang benda yang sama, tengkorak pecah, apa lagi kulit badan habis, benda yang sama duk ulang. Tapi inilah hakikat yang kita alami di negeri akhirat kelak. Kita tak rasa lagi sebab mungkin kita tak sampai waktunya lagi. Sedangkan kesakitan nazak kematian pun kita tak pernah rasa. Kita tak pernah lagi merasa bagaimana sakitnya kematian. Tapi orang yang dah merasa, orang yang dah pergi, dia tahulah bagaimana sakitnya kematian itu. Kita tak, kita hanya boleh cerita aja. Sebab tu bila disebut Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut, ringankanlah sakit ketika kematian, kita hanya boleh berdoa. Ketika Nabi menyebut innas sakaratil maut, sesungguhnya kematian ini sangatlah memabukkan atau menyiksakan. Kita hanya boleh merasa, boleh mendengar, tapi tak boleh merasa. Kerana itulah benda-benda yang kita kena yakini. Saya sebut ini bukan apa tuan-tuan, sebab kita ada ulang benda yang sama. Allah menyebut dalam kitab kita ini, dia ulang benda yang sama. Sehingga mungkin tuan-tuan kata duk benda balik-balik, duk cerita pasal tengkorak kepala pecah, pasal kulit badan hancur, kulit urat kepala, urat perut putus, benda yang sama. Tetapi hakikatnya itulah yang berlaku. Tapi nak menggambarkannya tak boleh. Hanya kita boleh dengar dan kita boleh beriman sahaja. Inilah yang dinamakan akidah, yang mana pada hari ini banyak terhapus di kalangan manusia moden pada hari ini. Tak dapat nak menerima cara akal, kecuali mereka yang Allah pilih sahaja untuk beriman. Sebab itu apabila hadis yang saya baca itu, sesungguhnya Islam itu bermula dengan asing. Islam datang ke tanah Mekah dengan asing. Mau tak asing tuan-tuan, dicerita pasal hari akhirat, cerita pasal putus urat perut, siapa nak boleh terima? Siapa pun kalau tak kena iman takkan terima. Islam datang duk bawa cerita pasal syurga, pasal neraka, pasal kematian, hidup balik. Banyak orang yang mempertikaikannya, kecuali sebahagian kecil yang beriman kepada Allah. Begitulah berlanjutan benda yang sama Allah Ta'ala ceritakan. Dan sebab itu bila Nabi akhirkan hadis yang saya baca tadi, fatuba lil gharaba, untunglah mereka yang asing ini. Maknanya dalam saat orang lain menolak agama Islam kerana salah satunya duk cerita bab hari kiamat yang tak tahu bila nak berlaku, duk cerita tentang syurga, neraka, beramai dah tak terima, tak mau masuk akal dah, tapi kita masih lagi menerima. Maka Nabi sebut fatuba lil gharaba, untunglah mereka yang asing ini, iaitu yang menerima tadi. Bah ini ramai bila kita cerita bab negeri akhirat tak mau terima, kerana bagi mereka benda yang tak masuk di akal untuk diperbahaskan. Sedangkan kita sendiri pun tak pernah tengok. Kalau tanya kita bagaimana alam kubur, kita pun tak boleh jawab. Bagaimana alam akhirat, kita tak boleh jawab. Tapi kita yakin, inilah sebahagian kecil daripada umat Islam yang masih ada. Kebanyakannya semua sudah habis, dah mula dah hilang dia punya kepercayaan tentang negeri akhirat. Sebab tu tunjang utama akidah itu mesti diselesaikan terlebih dahulu, kerana dalam tunjang akidah ada cerita tentang syurga dan neraka. Baik, ketika lantas malaikat mengambil bekas dan dihentam kepala ahli neraka sehingga berselerakkan otak mereka. Malaikat menuangkan tembaga panas ke dalam kepala yang pecah itu, mengalir masuk ke dalam tubuh, hancur lebur segala apa yang ada di dalam perut mereka. Allah Ta'ala berfirman, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang dengannya dihancurkan apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Dalam riwayat lain, apabila masuk sahaja cairan tembaga ke dalam tubuh badan mereka melalui tempurung kepala, habis luluh seluruh urat perut hingga ke kaki mereka. Ini gambaran yang sangat menakutkan dan menggerunkan.
Tetapi tuan-tuan, macam mana saya katakan tadi, berapa ramaikah manusia yang benar-benar gerun dengan negeri akhirat atau neraka? Ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang neraka, tentang kesengsaraan di negeri akhirat ataupun padang mahsyar, tentang soalan di dalam kubur. Tetapi berapa ramaikah manusia yang betul-betul rasa gerun? Tak ramai. Biasanya kita dengar, mungkin kita takutlah sekejap, lagi balik lagi, dia lupa habis dah, kan? Dia tak ingat dah pasal tu dah, dia balik. Sebab itu berapa ramai manusia tuan-tuan, apabila berlaku masalah, berlaku isu, berlaku konflik dalam diri dia, ilmu dia letak tepi, takdir Tuhan dia letak tepi, dia letakkan kepuasan hati dia, walaupun dia tahu kepuasan hati dia itu bertentangan dengan kehendak agama. Walaupun dia mengaji sekalipun, walaupun dia orang alim sekalipun, macam mana sekalipun, dia tak boleh nak meletakkan ilmu itu di hadapan takdir Tuhan itu sebagai yang utama. Baliknya dia ketepikan dulu, yang penting hati puas, yang penting perasaan terbalas, kerana dia yakin, dia rasa itulah yang terbaik untuk dia, walaupun dia tahu, dia mengetahui. Ini dah hakikat kita sebagai manusia. Sebab itu benda yang bersifat-sifat macam ni, seperti negeri akhirat dia ini, dia kena hari-hari disebut, tiap-tiap kali. Sebab itu kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita sembahyang 5 waktu, supaya perasaan kita, pemikiran kita tentang akhirat sentiasa segar. Setiap kali kita dengar imam baca surah, kita terasa kait dekatnya kita dengan Tuhan. Sebab itu disebut bahawa wa idza tuliyat alaihim ayatihu zadatuhum imanan. Dibacakan, apabila ditunjukkan, dipertontonkan ayatuhu, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk dah ayat Al-Quran tadi, zadathum imanan, bertambahlah keimanan. Sebab tu kita hari-hari 5 waktu kita kena sembahyang, kita kena mengaji, kita kena sebut tentang negeri akhirat, syurga neraka ini, supaya roh kita segar untuk sentiasa teringin untuk berbakti atau taat kepada perintah Allah. Kalau setakat seminggu sekali mari dengar khutbah, lena pula tu, dia tak jadi. Dah lah mari seminggu sekali ke masjid, lena pula tu. Hak tak lena main handphone. Kami di Expo tu, sebelum mula Jumaat, sebelum baca khutbah, maklum dulu, perhatian kepada jemaah, sila tumpukan perhatian kepada khutbah, janganlah bermain telefon. Sebut terang-terang, jangan main telefon, dan jangan juga tidur. Kan? Sebab apa? Tak main handphone, okeylah, bagus dah. Lena pula, dah lah main seminggu sekali, hatu je dia mari, kan? Lepas tu nak dengar pasal negeri akhirat, nak cerita pasal syurga, pasal neraka, dia tak berkesan. Tapi orang yang mari 5 waktu ni, tiap-tiap kali dia dengar ayat Quran, tiap-tiap kali dia dengar kuliah, tersentuh juga hati dia. Mudah-mudahan lah. Kalau hati dia tak sentuh lagi, memang keras sungguh lah hati dia, kan? Memang keras. Tapi sebab itulah kita tengok kenapa dia benda ni rutin, selalu kena buat. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, kenapa kita kena sembahyang hari-hari ya? Buatlah sembahyang seminggu sekali ke, 2-3 hari sekali ke, kan? Saya jawab senang je, saya kata cuba hang makan 3 hari sekali. Kan? Tak makan hang nak tiap-tiap hari, kan? Tak sembahyang tak mau. Itu jawapan bodoh-bodoh lah kita katakan. Tapi hakikat tu benar. Allah Ta'ala nak suruh kita sentiasa ingat kat dia dengan 5 waktu yang kita sembahyang itu. Sebab tu bila kita sembahyang, kita fokuslah sehabis mungkin, semampu kita lah untuk khusyuk dalam ibadah. Walaupun kita tahu ada masalah-masalah, kan, tapi cubalah sebaik mungkin untuk fokus dalam ibadah, supaya hati kita, roh kita sentiasa teringat ke negeri akhirat. Sebab saya selalu sebut, kita ni, umur-umur kita ni dah mula turun dah. Dulu kita di puncak sedang mendaki, daki duduk di atas puncak. Bila duduk atas puncak, dia tak duduk lama-lama, lala dia akan turun. Jadi sekarang ni kita dalam proses menurun. Menurun itu ada orang yang turun pelan-pelan, ada orang yang tersungkur jatuh dalam lubang kubur tu, kan? Ada orang yang sekejap je, 2-3 tapak je habis. Jadi kita dalam proses menurun. Saya selalu sebut, kalau boleh kita ni cenderunglah 90% pemikiran kita ke negeri akhirat. 20% lagi ataupun 10% lagi, itulah pengurusan dunia kita. Hak lain kita selebihnya negeri akhirat. Kita bukan budak-budak muda yang baru nak up, kata kan, BBMU kata orang lain ni, kan.
budak-budak baru naab, kita bukan orang tu lagi, kita dah mula peringkat dah menurun. Jadi lebih baik pemerhatian, pemikiran, jasad kita, segala-galanya apa-apa sikit akhirat, apa-apa sikit akhirat. Jadi insya-Allah kita akan selamat. Itulah yang disebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah benda yang kita kena concern dalam kehidupan kita, sebab kita dalam proses nak menurun, nak turun tangga. Nak turun tangga, di bawah tu tak ada lain, hanyalah kubur yang sedang menanti. Kita duduk di atas puncak tu, turun sikit-sikit, bawah tu kubur. Lambat laun akan sampai juga ke dalam lubang kubur tu. Ada orang terjun tu, ada orang step satu, kan? Masa nak turun inilah perhatian, kita kena berhati-hati sungguh supaya tak tergelincir jatuh ke dalam lubang kubur. Kita berhati sikit-sikit, insya-Allah kita akan selamat. Baik tuan-tuan, yang ketiga, pakaian berwarna hitam dan berbau busuk. Dalam surah Ibrahim ayat 49 hingga 50, Allah Ta'ala berfirman, wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Dan engkau akan melihat orang yang berdosa pada ketika itu, orang yang berdosa pada ketika itu diberkas dengan belenggu. Tuan-tuan perasan tak, kat atas dunia ni kadang-kadang dia ikat kan. Kalau di hospital gila kan, dia ikat tangan dengan baju harbuh kat belakang tu kan, dia berkas dengan belenggu. Kalau di penjara, banduan-banduan diikat, digari. Tapi kalau tengok orang gila kadang dia ikat tangan dia macam tu, dia buh baju kat depan, dia ikat kat belakang, dibelenggu. Orang-orang yang berdosa dibelenggu. Pakaian mereka daripada belangking, iaitu minyak tar, dan muka seluruh badan mereka diliputi oleh jilatan api neraka. Allah nak gambar ni sedahsyat-dahsyatnya lah berkaitan dengan ahli neraka ini. Apabila dimasukkan ke dalam neraka, Allah mengikat tangan mereka dari belakang, kaki mereka turut diikat. Ketika diikat itu dipakaikan kepada mereka pakaian yang berwarna hitam, yang akhirnya menutup tubuh badan mereka dan dipenuhi dengan api yang marak. Kalau atas dunia orang yang bersalah pakai warna apa? Kalau lokak warna apa? Ungu kan? Kalau lokak warna ungu, tengok dalam TV, kan, bila masuk dalam warna oranye. Siapa kerja penjara kalau saya silap minta maaf lah, kan? Warna ungu, kan? Tulis kat belakang pesalah SPRM, kan? Lepas tu warna apa? Oranye. Pesalah, kita tengok je dengan tangan gari ke belakang, kita dah tahu ini dah bersalah dah. Keluar mahkamah terus digari apa semua, bersalah. Kita dah tengok atas dunia pun kita dia bersalah. Atas di dalam neraka Allah ikat tangan ke belakang, Allah pakaikan pakaian yang berwarna hitam. Kan, geng-geng syurga tengok, Allah, salah dah dia tu rupanya. Kan, geng-geng syurga tengok, tu tok guru aku dulu tu. Apa pasal warna hitam juga ni? Masalah. Kan? Sebab jangan rasa tok guru selamat. Kan dalam Bukhari, dah hadis Bukhari, Nabi sebut 3 orang yang utama dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Yang pertama, tok guru lah, yang mengaji Al-Quran, supaya orang kata suara dia sedap, qari, dapat hadiah, dapat itu apa, niat ini sebenarnya niat, bukan kata salah, niat di mana dia berniat untuk mendapat kemasyhuran dunia, diseret dalam keadaan mukanya nak menunjukkan maruahnya jatuh. Ketika di dunia orang hormat dia, tok guru mengaji. Saya kalau pergi mengajar di kuliah kan, kalau ada tok guru hak baca sedap tu, pakai tak jadi imam dah. Kan, ada tu masjid kan, ada dia tu masjid, depa suruh jadi imam, pusing belakang tengok ustaz jamain ada, tak jadi. Ini tok guru hebat ni kan, malulah kita jadi imam. Kita hormat. Tapi kalau ikhlas tak apalah, bila tak ikhlas, itu orang yang pertama kena seret. Yang kedua pada ni tok guru hadap mengajar ni, nak mengajar kuliah ni, supaya orang kata dia alim apa semua pun sama kena. Yang ketiga, dermawan, yang bagi derma tapi dengan niat untuk mendapat habuan dunia. Ini semua berkaitan dengan niat, bukan kerana salah ketiga tu, tak salah. Ini semua berkaitan dengan niat. Jadi diseret dengan kepala dia di bawah dengan dipakaikan pakaian warna hitam, tanda kehinaan. Jadi kita bayangkan tengok, saya tengok, ni aku kenal dulu ni kan. Dulu bukan main hebat atas dunia, kita hormat dia apa semua, rupa-rupanya dia niat tak ikhlas. 3 golongan itu orang yang pertama sekali dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Dan dia kata apa? Tubuh badan mereka dipenuhi dengan api yang marak.
Apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah, sarabiluhum min qatiranin, pakaian mereka daripada belangking, yakni minyak tar. Ulama mentafsirkannya sebagai pakaian yang diperbuat daripada tar. Tar kan, ini tar akhirat wallahu a'lam macam mana. Tar dunia ni tuan-tuan, kan kadang-kadang kita bila lalu orang buat jalan, kereta kita lawa-lawa, apa jadi? Dia melekat kat kereta, Allah, balik menyumpah tu. Ish, silap lah lalu kau ni. Kadang-kadang kereta putih, lalu tar baru panas lagi, masih belum kering lagi, kita lalu, dia merecik kena kat kereta. Ya Allah, balik duk merepek tak boleh nak kata. Nah, itu tar dunia. Hak ni tar akhirat. Wallahu taala alam. Ulama mentafsirkannya sebagai pakaian yang dibuat daripada tar. Tar yang hitam pekat adalah suatu bahan yang cepat menyalakan api. Bahan tersebut apabila terkena sahaja pada seekor unta yang berkudis, terbakar penyakit kudisnya akibat kepanasan dan bau busuk yang keluar darinya. Inilah pakaian ahli neraka. Kita boleh bayangkanlah tuan-tuan, tapi kita nak dapat merasainya, kita tak boleh nak, kita hanya boleh membayangkan bagaimana Allah nak kita dahsyatnya ahli neraka. Jadi dia punya cerita ni panjang-panjang ni, kesimpulannya jauhilah neraka, itu aja. Kan? Jangan duk cuba-cuba masuk neraka. Imam At-Tabari menyebut tangan dan kaki mereka diikat ke leher dengan belenggu dengan rantai. Dengan belenggu dan rantai. Kepala mereka diturunkan ke bawah, kemudian dibalut dengan tar. Maknanya dia punya ceritanya, tangan letak sini, kepala ke bawah, kemudian dibalut dengan tar. Kemudian dibakar pula balutan daripada tar tersebut. Allahu Akbar. Pengarang kita tulis Allahu Akbar. Kita tidak mampu membayangkan betapa sakitnya saat itu. Inilah azab yang bakal ditanggung oleh mereka yang tidak mendengar perintah Allah. Kan, inilah azab yang bakal ditanggung oleh mereka yang tidak mendengar perintah Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita kalau cerita bab ini, kita kena banyak-banyak insaf lah. Bila kita tak baca macam ni, kita tak terasa betapa azab akan sedang menunggu kita. Walaupun kita ahli masjid, ahli semayang, tapi keselamatan kita tak terjamin lagi. Allah tak bagi satu jaminan 100% kita boleh masuk syurga. Sebab itu dalam kita beribadat ini tuan-tuan, kita gunalah kaedah ahli tasawuf. Apa dia? Mencari redha Allah. Ahli fiqh dia nak pahala, tak salah. Tapi kita cari macam mana ahli tasawuf, bukan pahala tapi nak redha Allah. Ahli fiqh kata sunat tak buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Tapi kita guna pendapat ahli tasawuf. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Kita guna kaedah macam tu. Sebab kita dah selalu dah mai ke masjid, kita upgrade sikit supaya kita jadikan tujuan kita buat amal ibadat ini untuk meraih redha Allah. Sebab amalan kita tidak menjamin kita masuk syurga. Dalam satu hadis dalam kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati disebut bahawa la yadkhulul jannata bi'amalin ahadikum, tidak akan masuk syurga kerana amalan kamu. Maknanya kita tak masuk syurga tuan-tuan. Kau sangat sembahyang, puasa apa semua tak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, bal anta ya Rasulullah, engkau pun juga? Bal ana, ya aku pun juga tak masuk syurga dengan amalan aku. Maknanya Nabi Muhammad SAW itu yang begitu hebat beribadat pun tak dapat jaminan masuk syurga dengan ibadat dia. Illa, kata Nabi, ayyataghammadiyallahu birahmatih, kecuali Allah telah menukarkan aku dengan rahmat dia. Maknanya Nabi dirahmati oleh Allah kerana ketaatan dia menjalankan amalan. Maknanya kita pun macam tu juga tuan-tuan. Amalan yang kita buat ini tak lain dan tak bukan untuk meraih perhatian Allah, supaya Allah perhati kat kita, kau fokus kat kita. Bila kita dapat redha Allah, maka Allah tik kita sebagai hambanya. Bila kita dah masuk kategori hambanya, hamba Allah, maka hamba yang disayangi akan memperolehi syurga. Walaupun tak salah
Kita buat ibadat kerana nak pahala. Baik itulah label kita pun, kan? Kalau tak ada pahala tak bersila duk bawah tu, kan? Kalau tak ada pahala tak mari sembahyang. Nak buat apa mari sembahyang ustaz, pahala pun tak ada, kan? Sebab tu kita pilih-pilih nak buat ibadat pun. Pilih-pilih aja. Tak jalankan semata-mata kerana hamba, kita jalan kerana nak pahala. Tak apalah, hak tu pun okeylah. Tapi kita boleh upgrade sikit lah supaya kita ni menjadi manusia yang beribadah untuk mendapat rahmat Allah. Bila dapat rahmat Allah, maka kita akan masuk syurga. Baik, saya habiskan sikit tuan ya. Kita tidak mampu membayangkan betapa sakitnya saat itu. Inilah azab yang bakal ditanggung oleh mereka yang tidak mendengar perintah Allah. Adapun daripada Ali bin Abu Talhah, Ibnu Abbas menyebutkan qatiranin, yakni tembaga yang meleleh. Para ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan bentuk pakaian ini. Tak apalah tuan-tuan, berbeza pendapat pun, yang penting kita janganlah merasa pakai pakaian ini. Kita kena terima pendapat ulama dua-dua ni. Dalam Sahih Muslim, Abu Malik Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, arba'um fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perangai jahiliyah yang masih dilakukan umat ini, mereka tidak meninggalkannya. Maknanya Nabi kata ada 4 perangai umat jahiliyah dulu sampai ke hari ini umat dia masih buat. Apa dia? Apakah 4 perkara tersebut? InsyaAllah kita tengok dalam perjumpaan kita akan datang. Pertama, kedua, ketiga dan keempat perangai jahiliyah yang masih kita buat. Apa dia? Nanti insyaAllah lah kita tengok apa yang dimaksudkan. Yang pertama ini berbangga dengan keturunan. Kan? Orang jahiliyah dulu dia bangga dengan keturunan dia. Sebab tu tuan-tuan dengar baru ni Ustaz Auni, kan? Ustaz Auni kan? Yang cerita pasal Queen Elizabeth mati tu, kan? Dia cerita pasal menikah sumbang mahram lah, menikah adik-beradik lah, untuk mengelakkan darah itu tumpah kepada orang lain. Sehingga ada orang komplain juga, ada orang komen juga lah, berlebih-lebih lah, kan? Lebih-lebih lah dia punya teori itu, kan? Wallahu ta'ala alam. Jadi kita akan tengok 4 perkara tersebut pada perjumpaan kita insya-Allah bulan Oktober nanti. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi memberi kefahaman ilmu kepada kita, dan dengan ilmu ini boleh menyebabkan kita lagi memahami tentang kehidupan di dunia dan bersedia untuk negeri akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmah di atas ketaatan kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya insya-Allah. Tambah sebarang kekurangan dan kesilapan, mudah-mudahan kita semua di bawah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.